Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahirabbilalamin. Para pelajar tahun 5, kita akan meneruskan pengajian ataupun pembelajaran kita bagi subjek fiqh. Kita akan masuk pada hari ini adalah pada tajuk puasa. Para pelajar sekalian boleh membuka buku teks pada muka surat 36, pelajaran kelima, tajuk puasa. Baik, Ustaz harap kamu semua dapat membuka buku teks masing-masing dan memberi perhatian terhadap apa yang Ustaz ingin sampaikan pada hari ini. Baik, cuba lihat pada muka surat 37 pula. Kita akan memulakan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan pengertian puasa. Baik, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pengertian puasa itu sendiri adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lepas ni kita akan bincangkan apakah perkara yang membatalkan puasa itu. Tapi permulaannya kita mestilah mengetahui bahawa puasa itu sendiri adalah menahan diri. Baik, dalil naqli bagi puasa adalah, dalil naqli ni kita ketahui bahawa dalil naqli mestilah datang daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dalam buku teks ini diberikan ayat Al-Quran dalil tentang pensyariatan puasa. Dalilnya berbunyi begini: Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Nampak tak? Suratul Baqarah ayat 183. Ini bermakna, ayat ini menjelaskan bahawa untuk menjadi orang yang beriman, kita mesti wajib menunaikan ibadah puasa seperti mana yang telah difardukan ataupun yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Maknanya di sini bukan umat Nabi Muhammad SAW sahaja, umat yang pertama mengamalkan syariat puasa, tidak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mensyariatkan syariat puasa ini, kewajipan puasa ini pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dan inilah jalan-jalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pula hukum puasa. Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Kita tahu rukun Islam, dan puasa termasuk dalam kategori rukun Islam. Maknanya adalah wajib berpuasa. Lihat pada muka surat 38 di sebelah. Kita tengok pada tahukah anda, puasa Ramadan mula diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Kita mengetahui bahawa sejarah dakwah Nabi SAW semasa Nabi diutuskan menjadi Rasul, ketika itu Nabi berada di Mekah. Kemudian barulah Nabi berhijrah ke Madinah. Setahun pertama Nabi berhijrah tidak lagi disyariat, belum lagi diwajibkan, tetapi amalan puasa ni telah pun dipraktikkan pada waktu itu kerana umat-umat sebelum ni telah pun mempraktikkan amalan puasa. Kemudian pada tahun kedua Nabi berhijrah ke Madinah, barulah puasa pada bulan Ramadan ini betul-betul diwajibkan dan turunnya ayat Al-Quran yang kita bacakan sebentar tadi. Kemudian kita lihat syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa ada 6. Ingat ya, syarat wajib berpuasa ada 6. Syarat wajib puasa dia berbeza dengan syarat sah dan dia berbeza dengan rukun puasa. Syarat wajib puasa mestilah orang itu Islam yang pertama. Dia mesti orang Islam. Kemudian dia mesti telah sampai umur baligh. Umur baligh.
dia telah pun umur baligh. Kemudian dia mestilah orang yang berakal. Orang yang tiada akal ataupun orang gila, dia tiada kewajipan untuk berpuasa. Sebab itulah orang yang koma, orang yang pengsan, kan, dia tidak ada tanggungjawab untuk menunaikan puasa, kerana orang yang berpuasa mestilah orang yang berakal, dapat berfikir dengan waras. Kemudian orang yang wajib berpuasa mestilah mampu berpuasa. Sebab itulah syarat untuk antara syarat wajib puasa ni, dia mampu untuk puasa. Maknanya dia tidak buat-buat sakit, dia betul-betul sakit contohnya, kemudian barulah dia boleh membuka puasa ataupun tidak berpuasa. Contohnya orang yang terlalu tua, yang tak larat dah nak berpuasa, dia tak perlu berpuasa. Tapi sekiranya dia mampu untuk berpuasa, dia wajib untuk berpuasa. Macam itulah juga orang yang mengalami kesakitan. Contoh dia sakit perut, gastrik kan, yang tak boleh berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa ataupun tidak berpuasa. Tetapi walaupun dia ada penyakit gastrik, tapi dia mampu untuk berpuasa, dia makan ubat sebelum waktu sahur, maka dia wajib berpuasa selagi mana kesakitan itu tidak memudaratkannya apabila dia berpuasa, kan. Kemudian orang yang syarat wajib puasa juga, dia mestilah suci daripada haid dan nifas, kan. Syarat wajib puasa maknanya orang itu mestilah suci daripada dua perkara ini, haid dan nifas. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang perempuan yang mengalami haid, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia wajib untuk menggantikan puasanya pada bulan Ramadan itu pada bulan-bulan yang lain. Dia wajib untuk menggantikan puasanya. Dan juga syarat wajib berpuasa ni adalah orang yang bermukim. Maknanya orang yang bermukim ni telah menetap pada suatu tempat. Dia bukan orang yang bermusafir. Sebab itulah ada keringanan untuk orang yang bermusafir untuk berbuka puasa, kan. Contoh dia bersafir, dia berjalan jauh daripada Johor ke Perlis, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa, tetapi dia wajib untuk menggantikan semula puasanya pada hari itu. Kemudian kita lihat pula pada syarat sah puasa. Syarat sah puasa pada muka surat 39. Yang pertama, mestilah orang yang Islam, seperti mana yang telah Ustaz huraikan tadi. Kemudian yang kedua, mestilah orang yang ada akal. Kemudian yang ketiga, mestilah suci daripada haid dan nifas. Dan yang keempat, apabila nyata masuk bulan Ramadan. Nampak tak perbezaan dia? Syarat wajib berbeza dan syarat sah berbeza. Syarat wajib ni adalah untuk mewajibkan seseorang itu berpuasa apabila memenuhi syarat ini. Syarat sah pula, apabila kita nak melakukan puasa, apakah yang membuatkan puasa kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah 4 perkara ini. Islam, orang kafir, maknanya kalau dia puasa pun Allah terima tak? Tak terima. Berakal, maknanya orang yang gila kalau dia puasa, Allah terima tak? Tak terima. Kalau orang yang suci daripada haid dan nifas, kalau orang yang datang haid dia berpuasa, sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab syarat sah dia mesti suci daripada haid dan nifas. Kemudian apabila nyata masuk bulan Ramadan, barulah sah puasa bulan Ramadan. Boleh tak orang puasa Ramadan pada bulan Zulhijjah? Tak boleh. Tak sah puasa dia. Puasa dia sah hanya pada bulan Ramadan kalau dia hendak puasa wajib Ramadan. Begitulah yang kita sampaikan pada hari ini. Kemudian kita tengok pada rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? 2 sahaja. Niat. Yang pertama, mestilah niat. Setiap kali kita hendak puasa, mestilah kita niat pada waktu malam, iaitu bermula dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Untuk bulan puasa, kita hendaklah niat pada malam atau sebelum waktu subuh. Selepas tu dah tak boleh niat. Maknanya kalau kita bangun sahur tu, bermakna kita dah berniat untuk berpuasa. Kerana niat ini adalah lintasan di dalam hati kita. Bukan mesti kita lafaz, tapi kita berniat, esok aku nak puasa ni. Itu adalah dikira sebagai niat puasa. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri. Menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa, kan. Makan, minum ni of course lah membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan,
bersama suami isteri ini semua adalah perkara yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, kan? Dia jorok mulut dia, muntah, itu membatalkan puasa. Baik Ustaz, kemudian kita tengok dulu sikit untuk lafaz niat puasa. Lafaz niat puasa, tadi kita faham bahawa niat ni sebenarnya adalah lintasan hati, tapi untuk lebih meyakinkan, kita lafazlah niat puasa tersebut. Lafaznya berbunyi, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari sebagai kewajipan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik adik-adik, para pelajar sekalian, Ustaz harap kamu semua memahami 6 subtopik yang telah kita bacakan sebentar tadi. Yang pertama, subtopik yang pertama, pengertian puasa. Yang kedua, dalil naqli yang kita bacakan daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hukum puasa. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa. Yang kelima, syarat sah puasa. Dan yang keenam, rukun puasa termasuk niat puasa. Baik, setakat ini dahulu. Ustaz harap kamu semua boleh seperti yang minggu sebelum-sebelum ni. Ustaz tak mahu memberatkan kamu. Cukup sekadar kamu buat nota yang cantik dalam bentuk peta minda supaya kamu mudah untuk faham dan menarik minat kamu untuk baca pada masa akan datang. Jadi setakat itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. Ustaz sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.